belakang kelas, cikgu akan terangkan bagaimana kamu nak masuk Google Classroom. Okey, sebelum itu, perkara yang penting sekali, cikgu ada bagi link dekat kamu kan, dekat grup WhatsApp. Kamu tekan link tu dan bila kamu tekan link, cikgu nak kamu masukkan nombor kad pengenalan. Okey, pengenalan yang dimasukkan adalah nombor MyKid kamu. Masa kamu kecil-kecil, masa kamu baru lahir, kamu tahu tak kamu ada sekeping kad yang berwarna pink? Tahu. Pernah nampak tak kad tersebut? Pernah. Okey, cikgu nak tanya. Tahun 6, siapa yang dah buat IC dah? Saya Ada bulan tak yang dah buat IC? saya bulan 8. Bulan 8. Okey, siapa yang lahir? Okey, Haikal. Okey, IC kamu color apa? IC color apa, Haikal? IC color? Biru. Kalau kad pengenalan memang color biru. Tapi bagi murid yang belum mencapai umur 12 tahun, maksud cikgu kalau kamu lahir bulan 8, 20 hari bulan 8, 20 hari bulan 8 baru kamu boleh buat IC. Kalau siapa yang tak ada IC, tapi masa kamu lahir dulu, kamu dah ada sekeping kad sebenarnya. Yang kad berwarna pink itu kita panggil sebagai MyKid. Bila kamu buat IC, sebenarnya kamu akan dapat nombor yang sama. Betul tak? Betul tak, Haikal? Haikal, dengar tak suara cikgu? Nombor yang sama tapi dulu MyKid tak ada gambar. Tapi bila kamu buat IC, ada gambar dan kadnya berwarna biru. Jadi cikgu nak kamu masukkan nombor tersebut. Masukkan nombor tersebut, kemudian kamu tekan enter. Bila kamu tekan, akan keluar nama kamu, email kamu dan juga password. Email dan password ini cikgu nak kamu catat pada sekeping kertas. Takat ni jelas? Takat ni boleh? Boleh. Okey, langkah seterusnya, apa yang cikgu nak kamu buat? Cikgu nak kamu buat tetapan pada telefon. Yang ni langkah pertama yang cikgu masukkan. Yang ni gambar yang cikgu letak dekat sini adalah gambar lama. Okey, gambar yang baru tadi. Seterusnya, apa yang kamu kena buat? Kamu kena pergi dekat Gmail. Okey, pergi dekat Gmail, klik ikon Gmail. Ada nampak tak ikon ni dekat handphone? Ada. Memang ada. Setiap telefon setiap seorang memang ada. Jadi cikgu nak kamu tekan dekat situ. Bila kamu tekan dekat situ, selalunya akan keluar email banyak-banyak ni kan. Misalnya yang ni telefon cikgu. Jadi bila cikgu klik dekat gambar cikgu, dia akan keluar lagi email-email yang lain. Kalau kamu belum buat tetapan email MOE, cikgu nak kamu buat, nanti kamu kena buat, kamu kena pilih dekat sini. Tambahkan akaun lain. Dalam bahasa Melayu, tambahkan akaun lain. Kalau handphone kamu bahasa Inggeris, add another account. Takat ni faham? Boleh? Boleh. Okey, lepas tu, cikgu nak kamu pergi dekat setup ni. Ada macam-macam keluar, ada Yahoo dan sebagainya. Cikgu nak kamu pilih Google. Sebab akaun yang kita gunakan adalah akaun Google. Okey, bila kamu pilih Google, tadi kan cikgu suruh kamu cek email, kamu masukkan alamat email tersebut. Dan tekan seterusnya. Bila dah masukkan alamat email yang moe.dl.edu.my, kamu masukkan pula password. Bukan password kamu sendiri. Kamu kena tengok password yang telah ditetapkan. Kalau tak silap cikgu, rasanya password semua sama, melainkan yang dah ubah password. Okey, bila kamu dah masukkan password, kamu tekan next. Takat ni faham? Faham. Boleh? Kalau kamu nak tengok lagi, nanti boleh klik dekat WhatsApp sebab cikgu dah kongsikan. Okey, bila kamu dah masukkan email dan juga password,
Seterusnya akan keluar paparan ini. Bila keluar paparan ini, dekat bahagian welcome, cikgu nak kamu pastikan email MOE. Okey? Kena pastikan email MOE, lepas tu kamu tekan saya setuju. Okey, bila kamu dah tekan saya setuju, kamu pergi balik dekat bahagian email, kamu akan nampak nama kamu. Okey, misalnya Kasih Nordania binti Sufian dan dekat belakang ada MOE. Okey, ataupun nama Tarunesan, akan keluar nama penuh kamu dan ada MOE dekat belakang. Bila dah keluar macam ni, menunjukkan kamu telah berjaya tambah akaun dekat telefon. Kalau tak keluar, kamu kena ulang lagi proses sekali sebab mungkin tadi kamu ada buat kesilapan. Takat ni faham? Boleh? Dan tahun 6, pastikan kamu kena buat tetapan sebab kamu wajib kena isi nilam. Kemarin Cikgu semak hanya 2 orang sahaja untuk kelas 6I hanya Tarunis sahaja yang isi nilam. Dah capai 40 bahan, yang lain tak cukup lagi. Tarunesan dah baca 100 lebih dah. Okey, seterusnya apa yang kamu buat? Kamu pergi dekat Play Store. Cikgu rasa ramai guna Android kan? Ada yang guna iPhone? Ada yang guna iPhone? Saya guna komputer. Kalau guna komputer sebenarnya lagi senang. Kalau guna komputer, kamu type je Google Classroom dan masukkan email. Lagi senang kan kalau guna komputer? Tapi tak semua orang ada komputer. Okey, kebanyakan ada telefon. Siapa yang ada komputer boleh guna komputer. Kalau kamu ada handphone, kamu boleh guna handphone. Pergi dekat Play Store, cikgu nak kamu type Google Classroom. Nampak tak Google Classroom? Bila kamu type, akan keluar yang ni. Pilih yang ni. Cikgu nak kamu download. Bila dah set download, cikgu nak kamu install. Takat ni faham? Boleh? Boleh. Hari ni je cikgu nak terangkan. Lepas ni cikgu tak terangkan dah. Okey, lepas kamu dah set install, okey, dia akan keluar paparan macam ni. Get start. Cikgu nak kamu tekan dekat sini dan bila kamu tekan, dia akan kamu pilih akaun untuk Classroom. Apa yang cikgu nak kamu buat? Cikgu nak kamu pilih akaun MOE. Kalau kamu pilih Gmail ataupun Yahoo, kamu tak akan boleh masuk kelas cikgu. Sebab kelas cikgu, cikgu menggunakan email yang kerajaan bagi. Jadi hanya murid sekolah sahaja yang boleh masuk kelas cikgu. Jadi kamu kena pilih yang MOE. Dan bila kamu dah, macam kamu pertama kali kan, okey, jadi bahagian ini kosong. Sekiranya kamu dah pernah ada Google Classroom sebelum ini, kamu tekan dekat bahagian bawah. Kalau kamu baru ada pun, cikgu nak kamu tekan pilihan dekat bahagian bawah, join class. Nampak perkataan join class ni? Jadi join class, kemudian kamu dikehendaki masukkan kod kelas. Ini adalah kod kelas tahun 6 inovatif, tahun 2021. Okey, jadi masukkan kod ini. Bila kamu masukkan kod ini, kamu akan keluar paparan ini dekat telefon kamu. Ataupun dekat komputer kamu. Akan keluar paparan ini. Okey, cikgu akan tunjukkan Google Classroom. Kalau dekat komputer, senang. Ini adalah contoh dari komputer. Ini adalah email cikgu. Cikgu boleh pilih terus yang ni. Okey, ini adalah Google Classroom. Cikgu dah masuk beberapa kelas dan ada juga kelas yang cikgu bina. Dan ini adalah kelas yang cikgu bina untuk kelas kamu. Ni, tengok. Kita ada mesej. Kasmini kata, "Hai cikgu, Syamil." Okey, kamu boleh komen dekat bahagian sini. Taru. 3 orang dah komen dekat kelas cikgu. Dan setakat ini, yang masuk kelas cikgu hanyalah banyak ini. 9 orang sahaja.
Jadi yang lain cikgu harap kamu ambil tindakan. Dan dekat Google Classroom, setakat ni cikgu dah masukkan bahan. Okey, ini adalah tugasan projek jam. Cikgu boleh nampak semua sebab cikgu adalah guru kelas. Kamu hanya boleh nampak bahagian kamu sahaja. Setakat ni cikgu dah nampak 3 orang yang hantar tugasan. Ni adalah projek jam mereka. Kalau kamu nak hantar tugasan, kamu kena klik turn in. Yang ni yang belum hantar. Lukman, Irfan, Kasbini, Syamil, Balkisha dan Nurin belum hantar. Kalau hantar akan keluar macam ni. Tapi kamu tak boleh nampak yang kawan. Cikgu boleh nampak. Okey, seterusnya. Kalaulah tugasan kamu dah hantar, bila cikgu bagi markah, kamu boleh tekan dekat bahagian grade. Kamu boleh nampak markah kamu. 3 orang yang hantar, cikgu belum bagi markah lagi sebab cikgu tunggu yang lain. Tapi mereka yang hantar awal ini memang cikgu akan bagi markah bonus. Seronok tak Google Classroom? Seronok. Sebenarnya banyak lagi yang kita boleh buat. Nanti lepas ni bila cikgu minta, okey, minggu ni cikgu nak kamu hafal sifir 2. Jadi cikgu nak kamu hantar rakaman video dekat Google Classroom. Kamu je yang nampak. Cikgu nampak kamu. Kawan-kawan tak boleh nampak kamu. Kamu selalunya malu kan kalau cikgu suruh share dekat grup WhatsApp. Betul tak? Betul. Jadi bila hantar dekat Google Classroom, kawan-kawan tak boleh nampak. Jadi lebih kamu lebih ada privasi. Okey, boleh kita teruskan dengan pembelajaran pada hari ini? Berkenaan dengan Google Classroom, ada soalan nak tanya cikgu tak? Ada. Boleh. Okey, jadi hari ini cikgu nak ambil masa 20 minit nak buat congak. Congak nak buat tak? Payah buat hari ni. Cikgu rasa congak kita tak perlu buatlah hari ni. Okey tak? Cikgu tanya, siapa yang nak buat congak angkat tangan? Nak ke tak nak? Okey, siapa nak angkat tangan? Kalau ramai cikgu akan teruskan. Okey. Cikgu kira dalam kiraan 3, 1, 2, 3. Okey, kebanyakannya nak buat congak, jadi cikgu akan teruskan dengan congak. Okey, tulis nombor soalan dahulu. Tulis nombor soalan dahulu. Are you ready, class? Yes. Are you ready, class? Yes. Yes. Okey, soalan kita yang Yes. pertama. Yes. 11 tambah 2. 11 tambah 2. Soalan nombor 2. 14 tolak 7. 14 tolak 7. Soalan nombor 3. 3 darab 8. 3 darab 8. Soalan nombor 4. 40 bahagi 5. 40 bahagi 5. Soalan nombor 5. 9 tambah 6. 9 tambah 6. Soalan nombor 6. 13 tolak 8. 13 tolak 8. Soalan nombor 7. 12 darab 4. 12 darab 4. Soalan nombor 8. 18 bahagi 3.
18 bahagi 3. Soalan nombor 9. 6 tambah 6. 6 tambah 6. Soalan nombor 10. 18 tolak 9. 18 tolak 9. Okey, sudah kelas? Dah. Okey, kalau dah, cikgu akan paparkan jawapan dan cikgu nak kamu buat semakan sendiri. Okey, ini adalah paparan jawapan. Cikgu nak kamu lihat dan semak jawapan. Lepas tu, cikgu nak kamu kira kamu dapat berapa per 10. Bila dah semak, boleh bagi tahu markah kamu dekat cikgu ataupun tulis dekat ruangan chat. Siapa yang dapat 10 per 10? Okey, Kasih. Okey, Putri lagi? Okey, good. 3 orang dapat 10 per 10. 9 per 10? Okey, good. Yang dapat 9 dengan 10 bagus. Siapa yang dapat bawah dari tu, kamu kena berusaha. Terutamanya darab dan bahagi. Okey, seterusnya cikgu akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini tentang penyelesaian masalah. Cikgu nak kamu buka buku aktiviti. Okey, buku B. Buku B. Cikgu nak kamu buka buku aktiviti, buku B, muka surat 20. Muka surat 20. Hari ini kita akan bincangkan beberapa soalan, tapi sebelum itu cikgu akan tunjukkan beberapa contoh dari buku teks. Okey, yang contoh ni cikgu akan cepat sedikit. Yang ni adalah dari buku teks. Kalau kita lihat dekat sini, okey, Surit dilahirkan pada 21 Mac 1988. Nak buat soalan penyelesaian masalah. Langkah pertama, kita kena baca sampai titik. Baca ayat demi ayat dan berhenti. Bila baca, cikgu nak kamu keluarkan maklumat. Baca ayat pertama ni, ada tak maklumat dia? Ada tak maklumat penting yang perlu kita gariskan? Ada tak maklumat dekat sini? Ada. Ada, okey. Maklumat apa yang perlu kita gariskan? 21 Mac 1988. Okey, peristiwa apa yang berlaku pada 21 Mac 1988? Surat dilahirkan. Dia lahir. Okey, dia lahir. Kemudian kita lihat ayat kedua. Besok umur antara dia dengan adiknya ialah 9 tahun 8 bulan dan 9 hari. Apa yang kita perlu gariskan? Apa yang perlu kita gariskan maklumat untuk ayat kedua? 9 tahun, 8 bulan dan 9 hari. Ya, 9 tahun, 8 bulan dan 9 hari. Okey, dalam situasi ini, Suris merupakan seorang abang ke kakak? Abang, sebab Suris adalah nama lelaki. Okey, cikgu nak tanya, siapa yang dekat sini ada adik? Angkat tangan. Nampaknya ramai yang ada adik. Okey, kamu umur 12 tahun, kamu lahir tahun bila kelas?
2009. 2009. 2009. Jadi murid tahun 6 semuanya lahir pada tahun 2009. Okey, kamu lahir. Okey, siapa yang ada adik tadi? Angkat tangan sekali lagi, cikgu nak tanya. Okey, good. Cikgu nak tanya seorang-seorang. Cikgu nak tengok kamu ni prihatin ke tak? Okey, Kasih. Cikgu mulakan dengan Kasih. Kasih tahu tak adik kamu lahir tahun bila? 2010, 2011, 2015, 2017. Kasih ada 4 orang adik. Okey. Tadi cikgu nampak siapa lagi yang ada adik? Yang ada adik tolong angkat tangan. Kaswini. Kaswini, adik kamu lahir tahun bila? 2014. 2014. Ada seorang je ke? Ya. Ingat seorang je. Okey, adik Nurin pula lahir tahun bila? 2018. 2018. Okey. Adik Muhammad Ib lahir bila? Tahu tak adik lahir bila? Is tahu tak? Boleh buka mikrofon dan bercakap. Okey, adik Jeremy. Adik Jeremy lahir tahun bila? Adik Jeremy lahir tahun bila? Cikgu tanya ni sebab ada kaitan dengan pembelajaran tau. 2014. Okey. Kalau kamu perasan, kamu lahir tahun 2009. Tapi adik kamu lahir selepas kamu. Betul tak? Betul. Adik kamu lahir selepas kamu. Kalau yang lahir sebelum kamu adalah abang ataupun kakak. Faham? Sama juga dengan situasi Suresh. Dia tanya bilakah tarikh lahir adiknya. Bila adiknya lahir selepas, jadi kamu kena buat operasi tambah atau tak? Tolak. Operasi tambah ke tolak? Tolak. Tambah. Cikgu nak kamu ingat, kalau orang itu lahir selepas. Kalau dia lahir selepas kamu kena buat operasi tambah. Kalau kamu nak cari tarikh lahir bagi kakak ataupun abang kamu, mereka lahir sebelum kan? Jadi kamu kena buat operasi apa? Tolak. Tolak. Jadi cikgu nak kamu faham konsep. Jadi macam situasi ni, Surit dia nak cari bila tarikh lahir adiknya. Jadi dia kena buat operasi tambah sebab perbezaan umur mereka adalah 9 tahun, 8 bulan dan 9 hari. Bila dapat soalan macam ni, bahagian tahun kita tambah dekat bahagian tahun, bahagian bulan tambah dekat bahagian bulan, bahagian hari tambah dekat bahagian hari. Okey, dia lahir 21 hari bulan. Adiknya beza umur dengan dia 9 hari. Jadi 21 tambah 9 dapat berapa kelas? 30. Dapat 30. Okey, seterusnya bahagian bulan. 3 bulan tambah dengan 8 bulan. Dapat berapa kelas? 11. Dapat 11 bulan. Kemudian tahun. Tahun 1988 tambah dengan 9 tahun. Kamu akan dapat tahun 1997. Bila dah dapat macam ni, kamu tulis balik tarikh. Bermula dengan hari 30 hari bulan 11 tahun 1997. Tulis balik. Bulan 11 adalah bulan November. Takat ni faham? Boleh? Boleh. Boleh. Cikgu akan kalau boleh dah faham, cikgu akan teruskan dengan yang seterusnya. Okey. Ada lagi beberapa contoh dari buku teks yang ni cikgu nak kamu baca sendiri nanti.
Cikgu masukkan dekat Google Classroom dan cikgu juga masukkan dekat grup WhatsApp matematik. Okey, sekarang cikgu nak kamu lihat muka surat 20. Semua buka buku aktiviti muka surat 20, buku B. Okey, semua dah buka ke? Sudah. Okey, sekarang cikgu nak kamu tengok soalan nombor. Cikgu akan bincangkan soalan nombor 1 dahulu. Okey, siapa nak baca ayat yang pertama, soalan nombor 1? Kalau dekat skrin, berapa nampak kamu boleh lihat buku. Siapa nak baca perjalanan? Okey, Kasih, silakan. Perjalanan dari rumah Zaki ke sekolah mengambil masa 25 minit. Okey, good. Maklumat apa yang kita perlu gariskan? Cikgu nak kamu kena pasti maklumat apakah yang perlu kita gariskan? Mengambil masa 25 minit. Okey, ambil masa 25 minit. Cikgu nak kamu gariskan. Mengambil masa 25 minit. Okey, semua gariskan dekat buku. Okey, sudah ke? Sudah. Okey, kalau dah, cikgu nak kamu tengok yang seterusnya. Dia hendak sampai ke sekolahnya pada pukul 7.15 AM. Maklumat apa yang perlu kita gariskan? Maklumat apa yang perlu kita gariskan? Pukul 7.15 AM. Okey, dan satu lagi kata kunci untuk menunjukkan kamu tak tersilap. Kamu juga kena tulis perkataan hendak sampai. Okey, hendak sampai pukul 7.15 AM. Sekarang cikgu nak kamu tukarkan pukul 7.15 AM kepada sistem 24 jam. Cikgu nak kamu tulis. Okey, tukarkan kepada sistem 24 jam. Sama dengan jam berapa? Jam Siapa boleh bagi tahu cikgu sama dengan jam berapa? 19.15 AM. Muhammad Is, tolong tutup mikrofon dulu. Okey, good. Okey, jam 7.15. Jam 7.15. Kenapa cikgu suruh kamu tukarkan kepada 24 jam? Sebab mudah untuk kamu buat pengiraan nanti. Okey, mari kita lihat kehendak soalan. Pada pukul berapakah dia sepatutnya bertolak dari rumah? Cikgu nak kamu faham situasi. Dekat sini dia tanya pukul berapa bertolak. Jadi dekat sini kamu nak kena buat operasi tambah tolak. Tolak sebab kita nak cari waktu mula. Jadi kamu kena tolak. Cikgu nak kamu buat talang macam ni. Jam dan minit. Dia sampai pada jam 7.15. Pada jam 7.15, jadi kamu tulis sifar 7.15. Kemudian kamu tolak. Kamu tolak dengan berapa minit kelas? Kamu kena tolak dengan berapa minit? 25 minit. 25 minit. Selesaikan. 15 minit boleh tak kita nak tolakkan dengan 25 minit? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kalau tak boleh, apa yang kita kena buat? Pinjam.
Kita pinjam 1 jam. Pinjam Okey. sebelah. Pinjam sebelah 1 jam. Jadi 7 tinggal 6. Bila kita pinjam 1 jam, kamu dapat berapa minit kelas? Pinjam 1 jam dapat berapa minit? 60 minit. 60. Okey, cikgu nak kamu tambahkan. 15 tambah 60. Cikgu nak kamu congak. 75. 75. Kamu potong, kamu tulis 75 nanti atas. 75 tolak 25. Okey, 5 tolak 5, kemudian 7 tolak 2. Selesaikan. Lapan jalan 6 jam 50 minit. Okey, kamu akan dapat macam ni, betul tak? Nama yang kamu dapat. Okey, tapi katanya pukul berapa? Bolehkah kita biarkan jawapan macam ni? Tak boleh. Betul. Jam 6.50. Tapi soalan bagi pukul. Jadi jam 6.50, cikgu nak kamu tukarkan kepada pukul. Sama dengan pukul berapa? Sama dengan pukul berapa? 6.50 pagi. 50 pagi, 50 AM. 50 AM. 10 AM. Tengok cara tulis. 6, kemudian titik bersinggih 50, kemudian A titik, M titik. Ini adalah jawapannya. Sebenarnya kalau kamu bagi jam 6.50 juga boleh diterima. Tapi cikgu risau takut tak dapat markah penuh sebab skema permarkahan selalu berubah. Kalau dia bagi pukul, kita bagi balik jawapannya dalam pukul. Faham? Kalau dia bagi dalam jam, kita bagi balik dalam jam. Tapi kalau dia bagi dalam pukul, untuk memudahkan pengiraan, kamu tukarkan kepada jam. Boleh tak kelas? Boleh. Okey, kalau boleh, Boleh. cikgu nak kita lihat pula soalan nombor 2. Siapa nak baca ayat yang pertama? Saya. Siapa nak baca? Kaswini. Okey, silakan Kaswini. Encik. Encik Zuanda Okey, dijualkan teruskan. menghadiri satu seminar di luar negeri dari 5 Mei 2017 hingga 14 Jun 2017. Okey, dia kena menghadiri satu seminar dekat luar negara. Apa yang perlu digariskan? Apa yang perlu kita gariskan? 5 Di 5 Mei 2017. 17 hingga 14 Jun 2017. Okey, good. 3 orang yang menjawab. Okey, bagus. Jadi cikgu nak kamu gariskan. Dan kamu 14 boleh Jun tulis 2017. pilih dekat bawah. 5 Mei 2017 hingga 14 Jun 2017. Okey, ayat kedua. Berapa lamakah seminar itu? Jadi dia nak tanya berapa lama. Yang ni kan hendak soalan, cikgu nak kamu bulatkan. Berapa lamakah? Cikgu nak kamu bulatkan. Dan nyata jawapan dalam bulan dan hari. Bila kamu dah dapat berapa lama, kamu kena kira jawapan dalam bulan dan juga hari. Okey, cikgu nak kamu buat sama-sama cikgu. Genggam tangan. Sekejap ya, cikgu buka kamera. Okey, semua on kamera. Cikgu nak kamu bersama-sama cikgu. Okey, genggam tangan. Buat macam ni. Genggam tangan. Dua-dua tangan. Okey, kita
mulakan, kamu nak mulakan dengan tangan kiri ataupun tangan kanan pun terpulang. Cikgu mulakan dengan tangan kiri. Cikgu nak kamu tengok yang hujung sekali. Kalau kamera rosak, cikgu boleh tunjuk kamera. Nazira boleh nampak tak yang cikgu tunjuk? Okey, kita lihat dekat sini. Timbul ke tenggelam? Timbul ke tenggelam? Cuba rasa tangan kamu dekat bahagian sini. Rasa timbul ke tenggelam? Tenggelam. Tenggelam? Tengok betul-betul ni. Timbul. Timbun. Okey, cuba tengok yang kedua pula. Yang kedua timbun ke tenggelam? Timbul. Yang pertama timbun, yang kedua Tenggelam. tenggelam. Okey. Kita boleh mulakan. Okey. Okey, misalnya yang ni Januari, Februari, March, April, Mei, Jun, Julai. Okey, cikgu nak kamu kira sampai bulan Mei. Bulan Mei, timbun tenggelam. Cuba rasa dekat jari kamu. Timbul. Timbun. Kalau bulan yang timbun, bermaksud bulan itu ada berapa hari? 31 30 ke 31 hari? 31 hari. Okey, jadi cikgu nak 31 hari. Mei ada 31 hari. Okey, bulan Jun. Bulan Jun ada berapa hari? 30 hari. Bulan Jun ada 30 hari. Kalau kita nak teruskan dengan bulan yang lain, sebab sebelah ni sampai bulan Julai kan? Kamu boleh guna jari seterusnya. Julai, Ogos, September, Oktober, November dan Disember. Alat ni boleh guna dekat peperiksaan dan kamu tidak akan dikatakan meniru. Sebab kamu guna anggota kamu sendiri. Faham tak macam mana nak buat pengiraan? Boleh tak Nurin? Okey, boleh. Okey, kenapa cikgu minta kamu kena pasti? Sebab kita nak cari tempoh masa. Yang ni kamu dah tulis ke? Tulis yang ni dulu. Sekejap ya kelas. Sekejap. Sekejap ya. Okey, sudah ke? Dah ke belum? Dah. Dah, okey. Kalau kita nak kira tempoh masa, bulan Mei kita tahu ada 31 hari kan? Jadi cikgu nak kamu buat macam ni. Cikgu buat dekat bahagian tepi. Dia mula 5 Mei. 5 Mei 2017 hingga 31 Mei. Kita buat kiraan mengikut bulan. Mei 2017 hingga 31 Mei 2017. Kalau menggunakan kaedah pengiraan, macam mana kita nak kira? Cikgu ada ajar dah hari tu. 31, okey. Tarikh yang terakhir tolak dengan tarikh mula. Jadi berapa tolak dengan berapa? Berapa tolak berapa kelas? 31 tolak dengan 5. Dapat jawab tambah 1. Kira. Tengok dapat berapa hari. 31 tolak 5. Kemudian tambah 1 hari. Dapat berapa hari? 3 hari.
Berapa taruh? Cikgu tak berapa dengar. 27 hari. 27 hari. Semua faham tak? Faham. Faham. Okey. Kalau faham bagus. Seterusnya cikgu nak kamu tengok. Kamu tengok yang ni. Bulan 16 sebab dia akhir kursus 14 Jun. Kita mulakan dengan 1 Jun 2017 hingga 14 Jun 2017. Okey, cikgu nak kamu cuba. Sama juga, berapa tolak dengan berapa? Berapa tolak berapa kelas? Yang ni, berapa tolak dengan berapa? 14 Jun 14 Jun tolak dengan 14 tolak 1, kemudian tambah 1. Kira sama dengan berapa hari? Okey, Puteri Aiman. Teacher, boleh saya pergi tandas? Boleh, silakan. Okey, dapat berapa hari kelas? 4 hari. 14 hari. Okey, seterusnya bila dah dapat bilangan hari, cikgu nak kamu tambahkan. Cikgu guna pen color lain supaya kamu tak pening. Okey, tadi kita dapat 27 hari, kemudian 14 hari. 27 hari tambah dengan 14 hari sama dengan berapa hari? 27 tambah dengan 14 hari. 41. 41 hari. Tapi dekat sini dia nak jawapan dalam bulan dan hari. Okey, bulan ni ada 31 hari. 41 tolak 31 dapat berapa? 41 tolak dengan 31. 41 tolak 31 dapat berapa? 41 tolak 31. 10. 10. Disebabkan bulan Mei ada 31 hari, dari 41 hari ni kita tolak dengan 1 bulan, kamu akan dapat 1 bulan 10 hari. Boleh tak kelas? Boleh tak kelas? Boleh. Kalau ada Boleh. soalan kurang faham, kamu boleh tanya. Okey, sudah ke? Pastikan kamu tulis dekat buku kamu. Okey, kalau dah, beritahu cikgu. Okey, sudah ke kelas? Sudah. Dah. Ada yang belum? Sudah. Sudah. Ria, sudah ke Ria? Cikgu tak dengar suara Ria lagi hari ni. Resa Huda macam mana? Dah ke belum? Sudah cikgu. Saya dah siap. Okey, good. Dah. Kalau dah, kita teruskan dengan soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Yang ni. Cikgu nak kamu tengok apa yang perlu digariskan. Maklumat apa yang perlu kita gariskan? Ayat pertama. 10 Jun 2017. Ya, okey, bagus. Gariskan 10 Jun 2017. 10 Jun 2017, dia mendaftar. Okey, ayat kedua. Apa yang perlu kita gariskan?
3 tahun. Masa 3 tahun 2 bulan 10 hari. 3 tahun. 3 tahun 2 bulan 10 hari. 3 tahun 2 bulan 10 hari adalah tempoh dia belajar. Okey, dan soalan tanya, bilakah pengajian itu tamat? Bilakah pengajian itu tamat? Okey, cikgu nak kamu tuliskan 10 Jun 2017. Bila dapat soalan macam ni, cikgu nak kamu kenal pasti. Okey, 2017 merujuk kepada apa kelas? Kita ada hari, kita ada bulan, kita ada tahun. 2017 merujuk kepada tahun. Okey, Jun merujuk kepada Bulan. tahun. 10 ini merujuk kepada Hari. tarikhnya. Kalau dia belajar selama 3 tahun, 2 bulan dan 10 hari. Dekat bahagian tahun ni, bila kita belajar, bila dia belajar, kita kena buat operasi tambah ke operasi tolak. Kalau kita nak cari waktu tamat. Tambah. Kita kena tambah. Okey, kita kena tambah. 2017, dia belajar berapa tahun kelas? Berapa tahun dia belajar? 3 tahun. 3. Jadi bahagian tahun kita tambah 3. Okey, cikgu nak tanya kamu, bulan Jun ni bulan berapa? Bulan Jun tu bulan berapa? 6. Bulan? 6. Bulan 6. kata kepada 6. Okey, tempoh tu dekat sini 2 bulan. Jadi dekat bahagian bawah 2. 10 hari. Dan dekat sini dia ambil masa berapa hari? Berapa hari ni? 10 hari. 10 hari. Okey. Jadi cikgu nak kamu kira. Kalau bagi soalan yang melibatkan masa dan waktu, pengiraan dia lain sedikit daripada soalan yang biasa. Kalau soalan yang biasa, kamu kena tulis ayat matematik. Kamu kena tunjukkan pengiraan. Kalau melibatkan masa dan waktu, kamu boleh buat macam-macam cara. 2017 tambah dengan 3 tahun. Jadi, dapat berapa kelas? 2020. 2020. Okey. 6 tambah dengan 2 dapat berapa? 8. 9. 6 tambah 2. 8. 8. 8. 6 tambah 2 sama dengan 8. 10 tambah dengan 10. 20. 10 tambah dengan 10 bersamaan dengan 20. Okey. Bila dekat 20. sini, cikgu nak kamu tengok dia bermula pada 10. Dia daftar 10. Cikgu akan buat tarikh 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kalau 10 hari bulan, kalau 10 hari, tarikh akhirnya berapa hari bulan? 19 kan? Yang ni mungkin kamu sedikit keliru. Dia mula mendaftar 10 Jun. Okey. Dan dia ambil masa untuk belajar. Dekat bahagian hari adalah 10 hari. Kalau kita kira dari 10 hari bulan selama 10 hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hari, tarikhnya adalah 19. Faham tak kelas? Faham. Tapi dekat bahagian sini, kita dapat 20. Nampak tak kita dapat 20? Nampak tak yang kita tambah, kita dapat 20? Nampak. Kamu kena tolak dengan 1. Jadi kamu akan dapat 19. Faham? Boleh? Boleh. Okey, jadi pengajian. Cikgu nak kamu tulis, Juwita tamat pengajian
pada berapa hari bulan kelas? Tengok dekat sini. Berapa hari bulan? 20 ke 19? 19. 19. Okey, bulan 8. Bulan 8 kita sebut sebagai bulan Ogos. Ogos. Pada 19 Ogos tahun bila? Tahun Tahun 2000? 20. Tahun 2020. Okey, faham tak? Hari ni kita buat 3 soalan sahaja. Boleh tak kelas? Boleh. Okey, good. Soalan muka surat 21. Tak apalah, hari ni cikgu tak bagi homework. Nak homework tak hari ni? Nak homework tak hari ni? Anak. Okeylah, hari ni cikgu tak bagi homework. Tapi cikgu ada satu tugasan. 2 tugasan, bukan satu. Tugasan pertama, cikgu nak kamu masuk Google Classroom. Tugas kedua, cikgu akan buat classwork. Cikgu nak kamu hantar hafalan sifir 5. Maksudnya, kamu rakam video kamu, baca sifir 5 dan hantar dekat Google Classroom. Orang lain tak boleh nampak. Cikgu sahaja yang boleh nampak. Faham? Dan bila kamu kena klik turn in. Kalau kamu hantar, kamu tak klik turn in, cikgu tak boleh. Cikgu tak boleh lihat. Okey? Ada soalan tak nak tanya cikgu sebelum kita bersurai pada hari ini? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Ada. Okay. Kalau tak ada, cikgu nak semua on camera. Cikgu nak tangkap gambar.